Okey. Saya lahir di Bukit Selambau, Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah. Berhijrah ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah 25 tahun tinggal di Bukit Beruntung, Selangor. Tidak pernah rugi di Bukit Beruntung selama 25 tahun. Sebab namanya pun Bukit Beruntung. Kan? Atas muka bumi Allah, tak ada satu pun rugi. Melainkan manusia memilih untuk rugi. Atas muka bumi Allah, awak lahir ke dunia dapat pahala. Awak masa belum nikah jadi anak taat pada mak bapak dapat pahala. Esok bila awak jadi pelajar, awak taat pada guru dapat pahala. Esok bila awak pergi kerja, awak buat kerja dengan baik dapat pahala. Kemudian laku awal awak menikah, baik dengan pasangan dapat pahala. Dah dapat anak, jaga anak dapat pahala. Dah dapat cucu, jaga cucu dapat pahala. Ada mak bapak, begitulah semuanya baik belaka. Datang masjid dapat pahala. Apa yang tak ada, semuanya baik belaka. Tapi manusia selalu membiarkan diri dia rugi. Sepatutnya beruntung besar dalam hidup dia. Jadi malam ini kita nak tengok siapa yang untung, siapa yang rugi. Allah khabarkan dalam Al-Quranul Karim ayat yang biasa kita dengar tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalimah yang Allah sumpah dengannya. Demi masa, demi umur, demi usia, demi ruang yang kami pinjamkan untukmu, hai manusia. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Demi masa bukan masa biasa. Demi masa bermaksud umur yang Allah pinjamkan untuk kita ni, apa yang kita buat. Allah kata demi masa, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Ramai daripada manusia rugi dan terus memilih untuk rugi walaupun kadar untung disediakan oleh Allah itu banyak, tapi manusia tak nak pilih untuk untung, dia biarkan diri dia rugi. Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan, sampailah umur kita 70 tahun. Tak tahu kita rebut ke tidak peluang Ramadan itu. Daripada masjid kecil dah dapat masjid besar. Daripada masjid kurang cantik dah dapat masjid secantik ini. Kalau tak nak guna, tak nak nikmat, tak nak syukur juga, memang tak dapat dia nak tolong. Memang tak dapat, memang tak boleh langsung lah. Maka manusia sifatnya apa? Rugi. Jadi anak patut kalau dia taat, mak bapak dia pergi mana? Masuk syurga. Tapi dia jadi anak, patut taat sebab mak bapak dia tu syurga bagi dia. Tapi dia jadi anak, lawan mak bapak masuk neraka. Kan rugi. Tu. Allah bagi tahu kepada kita dalam Al-Quran pada surah perempuan, surah An-Nisa pada ayat yang ke-36, surah yang keempat. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Mula-mula sekali sembah Allah, jangan syirik. Tapi yang keduanya adalah taat dan khidmat kepada kedua orang tuamu. Nombor dua selepas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang ada mak bapak yang dia tu jadi anak sekarang ni, kalau dia tak ambil ruang nak masuk syurga, itu kebodohan yang sangat melampau atas kehidupan.
Anak-anak kecil ni boleh tahan lah. Kenapa? Sebab mak bapak dia masih hidup. Kita ni yang bapak-bapak besar ni. Kan? Mak bapak mati dah lama dah. Kadang-kadang mak bapak mati dalam keadaan kita pun belum berubah, belum khidmat lagi dengan dia. Maka bila mak bapak mati dah 20-30 tahun, apa yang awak buat untuk menyampaikan sumbangan kepada arwah mak dengan bapak kita? Semuanya. Jadi bila jadi anak, patutnya boleh masuk syurga. Tapi sayang, berapa ramai orang hari ni hantar maknya dan ayahnya ke rumah orang tua-tua. Hantar tu pula tu bukan hantar biasa, tapi ngantar dengan tipu. Mak, sekejap aja mak, ni ayah baru meninggal 4 bulan. Sekejap aja, mak kami letak kat sini sebab kawan-kawan ramai. Ni cerita betul, ni cerita benar. Dia kata, ni hantar bila? Bulan Ramadan. Raya nanti kami datang ambil sebelum raya. Udah 18 kali raya tak datang-datang. Oh, akhirnya mak dia pesan kepada rumah orang tua-tua tu, kalau saya mati, nombor tu tolong padamkan, jangan telefon dan bagi tahu. Saya tak redha dia orang tengok mayat saya. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kenapa? Ada mak bapak. Hari ni tuan-tuan, saya tak nak sentuh yang kecil-kecil ni. Sentuh kita yang dah terlebih besar ni. Yang terlebih besar, yang selalu nak anak taat pada kita, tapi kita sendiri tak buat apa-apa pun dengan mak bapak kita. Contoh, umur saya 53, ayah saya masih hidup 84 tahun. Jadi ruang ada tak? Ruang ada berbuat baik ketika dia masih hidup. Jadi berlumbalah kita buat kebaikan, berlumbalah buat kebaikan. Ataupun contoh, saya umur 53 tahun. Mak saya meninggal ketika saya umur 15 tahun dulu. Jadi apa yang kita buat pada dia, tu pun tak berhenti juga. Sebab tu tugasan seorang anak kepada orang tuanya, bukan sehingga orang tuanya mati, tapi sehingga dirinya mati. Baru habis. Kalau hidup, berbakti pada dia, sentiasa bagi senyuman pada dia. Kalau ada duit, bagi duit. Kalau ada harta, bagi harta. Kalau tak ada, tak payah. Mak bapak tak mengharapkan sekepiang pun daripada kita. Mak bapak tak harap 10 sen pun. Cukup awak tu jadi anak yang taat sudah. Sebab ketika dia membesarkan kita 6-7 beradik, dia boleh buat pun semua. Mak bapak tak pernah harapkan. Cuma kita je kadang-kadang mikir bukan-bukan. Maka bagi apa yang mampu, bagi dia gembira tu waktu dia hidup. Dan poin paling besar terhadap mak bapak adalah, tuan-tuan, jom kita cek kita yang dah berumur ni, yang kita ni bakal-bakal jenazah ni, yang geng kencing manis, darah tinggi, gaut, sakit jantung ni, adakah dalam doa kita itu kita masih berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Ada ke tidak? Alhamdulillah. Orang perempuan jawab, orang perempuan memang bagus. Ngaji Quran, gini. Orang perempuan ngaji Quran daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Orang perempuan ngaji Quran belajar nun mati, sedangkan lakinya mati. Ya. Belajar Quran, ya. Sedekahnya bagus, ngaji Qurannya bagus. Rombongan nombor 1. Rombongan nombor 1. Iya sungguh. Kumpulan marhaban perempuan, lelaki meraban. Iya sungguh, perempuan. Tapi hati-hati wahai perempuan. Kadang-kadang lawan suami pun expert juga. Itu kan. Itu yang tidak baik, tak kan? Bagus akak. Iya sungguh. Maka kita tak nak sia-siakan hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak nak sia-siakan. Siapa pun kita. Kalau awak jadi bapa, jadi dengan ibu, pahala besar dah. Pahala besar. Pahala sangat besar. Jadi mak bapa ni, Allahu Akbar. Kita didik je anak kita belajar alif beta. Bukan nun mati, bukan. Alif bata je, baca sikit-sikit. Anak baca sepanjang hidupnya kita dapat pahala.
Kita tak pandai ngajar, start motosikal, Y suku, bawa motor, dah macam 3 suku. Kan, hantar anak pergi sekolah, anak belajar, kita kat rumah dapat pahala. Apa yang kita nak, semua pahala belaka. Rezeki kita yang banyak-banyak dalam bank tu. Kalau tak ada anak dengan cucu, tak ada harapan duit awak nak banyak macam tu. Itu rezeki yang Allah bagi dengan ganjaran ada keluarga kita. Jangan nyombong ke. Kerana jangan nyombong kata dengan anak kita, kau nak kahwin, kau pergi cari duit sendiri. Itu sombong namanya. Bukan hanya sombong, tambah lagi bodoh namanya. Ya sungguh. Anugerah yang Allah bagi kerana kita ada keluarga. Kalau tak, Allah tak bagi sebanyak itu. Maka, jom kita cari ruang supaya ruang hidup kita ini bermanfaat. Kata ulama, sebenarnya hakikatnya kehidupan kita memang rugi. Yes, memang rugi. Kenapa? Cuba cek tengok. Kita masa dalam perut, duduk dalam perut mak, tak ada rugi. Dalam perut mak, tak ada rugi. Sakit tidak, batuk tidak, demam sesama tidak, penyakit kuning tidak. Duduk dalam perut elok je. Sedangkan perut itu adalah alam yang paling sempit sekali. Tapi paling aman dan tenteram. Agak besar sikit, rasa tak selesa, dia pusing sana. Dia pusing dalam perut. Agak tak puas hati, dia terajang perut mak gedebu. Doktor kata dahsyat betul budak ni. Iya. Sungguh. Dalam perut, mak dengan ayah tak payah pakai duit pun bagi ke anak dia. Dia makan melalui tali pusat, minum melalui tali pusat, nafas melalui tali pusat. Tak ada masalah apa-apa pun. Alam yang paling cantik. Bila manusia rugi? Lahir saja ke dunia, manusia rugi. Apa tanda rugi? Lahir je, manusia menangis. Mana ada manusia lahir kah. Dia tak ada lahir-lahir tu ketawa macam tengok jet sepatu. Tak ada. Dia tak ada. Semua manusia lahir, nangis. Tanda bahawa dunia ini adalah satu kerugian pada dasarnya. Bukan budak tu je. Budak tu dalam perut tak payah pakai baju. Dekat luar kena pakai baju sejuk, kembung perut pula tu. Tu kan. Duduk dalam tu mana ada kembung perut pun. Duduk dalam perut mana ada penyakit kuning. Dah keluar-keluar duduk bawah lampu dah macam orang bodoh gitu. Duduk bawah lampu. Pergi kedai sensei, beli minyak, beli ubat itu dan ini, macam-macam lah apa sebagainya. Rugi. Mak bapak pun rugi bila anak dah keluar ke dunia. Beli kain baju. Mahal pula tu kain baju sekarang. Makin kecil, makin mahal. Lady Bird. Kita orang tua-tua boleh beli di kedai bandel RM3-4. Tapi budak-budak baju di kedai bandel tak ada. Lady Bird tu sepasang sampai RM125 kadang-kadang tu. Sekali beli sesak napas kita, 2 kali mati terus. Tu Allahu Akbar. Udah membesar lagi. Besar lagi, masuk tadika, rugi lagi kita. Masuk tadika, rugi lagi. Sebelum masuk tadika, duduk dalam rumah, bergolek-golek depan TV, tengok Doraemon dengan Power Rangers. Udah masuk tadika, pukul 6 dah kena bangun sampai pukul 11 pagi pergi tadika. Boleh tahan juga cikgu tadika punya mulut pun boleh tahan juga, dimarah. Dipialnya telinga kita. Dan macam-macam lah. Rugi tak? Rugi. Tak boleh rehat dah. Dah naik, masuk sekolah rendah esok, lagi rugi. Kenapa? Anak kita berat 9 kilo, dia punya beg 12 kilo. Beg berat pada dia lagi. Udah tak boleh gesek, tarik, roda pun patah. Begini. Rugi. Tak tahulah buku itu, entah baca, entah tidak yang banyak tu. Tapi tiba-tiba sekolah menengah, tak ada buku. Dia jadi gitu. Kan? Udah habis dah. Masuk pula darjah 6. UPSR dapat 5A masuk MRSM. Dapat 6A masuk MRSM. Lagi rugi. Kenapa? Makan kena beratur, baju basuh sendiri. Rugi. Masa dulu duduk dengan mak, balik makan siap atas meja. Masa dulu duduk dengan mak, balik londeh je. Seluar dalam bergulung-gulung, mak yang uruskan. Ya.
Sekarang kau tidak nak duduk 750 orang MRSM, queue punya panjang. Rugi. Esok dah kerja jadi orang bujang, lagi rugi. Sewa rumah tak mampu, sewa bilik. KL, bilik RM500. Bilik RM500. Masa tu motor Waisuku bayar sendiri. Sebab tak duduk rumah bapak dah. Makan tanggung sendiri. Pagi roti canai, malam mi Maggi je. Tu je yang mampu. Balik-balik ke rumah tu kalau bersesekali balik kampung tu menterdarah macam jin. Tu kan. Sebab apa? Sebab miskinnya masa duduk seorang. Rugi. Sangat-sangat rugi. Esok dah menikah lagi rugi. Dapat bini kuat menterdarah. Kasar bunyi. Iya, contoh. Kita makan sepinggan, dia setalam. Contoh lah kan. Saya selalu sentuh bab makan ni tu. Kita kat masjid pun kadang-kadang kena tipu dengan orang Arab. Orang Arab ni memang penipu kan ya. Kita kat masjid pun kadang-kadang terpesona. Apa kita? Orang Melayu ni dia suka makan nasi Arab. Ni, satu talam punya besar. Kan? Satu talam. Orang Arab kata, ya ayyuhal Malayu, wahai orang Melayu. Hadza sunnah. Makanlah dalam talam. Ini sunnah. Saya kata, la hadza punnah. Bukan sunnah. Itu punnah. Nabi tak suruh makan dalam talam. Nasi bombong begini. Cari kambing tak jumpa pakai jengkarut lagi. Merapu lah. Tak disuruh gitu. Kemudian hari ni makan melampau-lampau atas meja. Share out. Makan bersepak. Gitu. Langsung tak beradab. Kita kalau bapak kita daripada kampung datang, cuba dia pun pening nak makan mana satu. Share out. Itu kan. Lebih buruk sekali. Ada satu jenis makanan lagi tu. Steamboat. Steamboat kan. Pergi kedai, pilih, masak sendiri. Tu kan bodoh namanya. Awak dah lah bayar, lepas tu masak sendiri pula tu. Elok masak dekat rumah aja. Tak payah bayar. Tapi itulah jadi manusia. Makan ni manusia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hadis Nabi cerita pasal makan. Kata Nabi, makanlah kamu beberapa suapan. Sekedar menegakkan tulang belakangmu. Itu je. Maksudnya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup aja. Dan kata Nabi, kalau tidak cukup beberapa suapan, perut kamu itu sepertiga untuk pernafasan. Biar dulu. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Jadi ada ruang. Ini perut kita sekali makan 3/3. Udah lepas makannya gitu. Ya. Kan tak disuruh jangan makan ikut orang Arab. Sebab Nabi tak suruh kita ikut orang Arab. Nabi suruh ikut dia, ikut Nabi. Kalau ikut orang Arab memanglah unta tu panggang depan tu cukup tak betul. Ya, maka sebab itu kalau kita tengok dalam kehidupan kita, jadi orang bujang pun rugi juga. Besok dah kahwin, rugi juga. Kan, rugi pada asasnya lah. Dah dapat anak, lagi rugi. Pukul 4 pagi tak boleh tidur. Anak kembung perut. Lebih rugi kami, ustaz-ustaz. Dibawanya baby datang ke rumah. Jam 4 pagi, kau ingat ustaz tak tidur ke? Jam 4 pagi, Ustaz tolong, kenapa? Anak saya nangis dari maghrib sampai jam 4 pagi, Ustaz. Kita kata, kenapa? Entahlah Ustaz, ini gangguan jin kot. Selalu. Jin pun terkejut, apa salah aku? Sungguh. Nangis je jin. Jin kata, anak aku pun tak nangis macam ni. Kita selalu salahkan jin. Kemudian saya pun ambil baby tu, lalu ketuk perutnya, rupanya jin kembung. Ya, jin kembung. Udah ubatnya bukan jambi, ubatnya minyak yui cap 5. Udah, selesai.
Kadang ya Allah, sungguh tuan-tuan. Kadang-kadang kita jadi mak bapak ni kalau betul tak sabar pun bahaya. Mak kejap tak larat pas ke ayah. Esok ayah nak pergi kerja, begitu beginilah. Maka itulah mainan dalam kehidupan. Esok dah jadi atuk dengan nenek pun rugi. Asal anak-anak pergi makan angin, cucu tinggal dengan kita, padan muka. Mana pun tak boleh pergi. Kenapa? Tetapi Allah kata illal ladina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman melihat rapat seorang nenek dengan cucunya itu adalah kasih sayang yang membawa dia ke dalam syurga Allah. Orang beriman melihat anaknya yang tak berapa dengar cakap tu. Kita kan anak ada 5-6 orang, seorang pun tak dengar cakap. Bukan 5 tu, 4 dengar cakap. Bukan. Seorang pun tak dengar cakap kadang-kadang. Tuan-tuan, saya selalu ajak kita merenung sekejap. Anak kita nakal kan? Ada yang nakal. Nakal sungguh. Tapi jangan lupa awak dulu macam mana gaya. Jangan marah ke anak je. Itu nombor 1. Cuba tengok anak Nabi Adam AS. Anak Nabi Adam bukan angkat tayar wai suku tu, bukan. Anak Nabi Adam bunuh adik sendiri. Ujian lagi besar. Kalau kita nak komplain isteri kita ni kuat membeli Shopee 3 hari bulan 3, 2 hari bulan 2, 1 hari bulan 1. Udah sepanjang tahun beli. Paling-paling tidak isteri kita hanya kuat membeli. Tapi isteri Nabi Nuh kafir. Isteri Nabi Lut AS maksiat dan dosa. Isteri kita cuma kuat nyembang je dengan grup marhaban tadi tu. Itu aja. Tak ada apa. Kalau kita nak komplain adik-beradik kita ni tak datang rumah kita, cuba cek tengok adik-beradik Nabi Yusuf buat apa. Dibalingnya Nabi Yusuf masuk dalam perigi buta. Kalau kita nak komplain anak menantu kita perangai tak berapa elok, anak menantu Nabi Ibrahim, Ismail menikah tu, Ibrahim arahkan Ismail supaya ceraikan isteri tu kerana dapat isteri yang tidak bersyukur. Kita alhamdulillah dapat anak menantu. Nabi Ibrahim dapat anak hantu. Sungguh. Kalau kita nak komplain lah, tapi kalau kita sabar, itulah kenikmatan yang Allah bagi pada kita. Baik, itu baru mukadimah, tak start lagi. Itu baru mukadimah. Okey, baik. Jadi, kita tak nak buang masa kita ni. Sebab apa? Sebab di dalam kata-kata ulama. Ulama kata dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedang akhirat itu tempat kita kekal. Dah, itu je. Dunia ni bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Akhirat nu tempat kita kekal. Jadi di dunia ni kita buat apa? Jangan rehat. Jangan rehat daripada melakukan kebaikan. Rebut peluang sedaya yang mungkin. Bangun pagi je. Jangan lepaskan peluang untuk apa? Paling tidak gosok muka. Masa bangun pagi, lelaki perempuan, gosok. Itu sunnah Nabi sebenarnya. Gosok muka pun dapat pahala, bayangkan. Dapat dah bangun pagi. Jangan buang manfaat itu. Jangan mudaratkan. Kedua, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kadang-kadang tidur dengan bangun ni dah 70 tahun. Doa bangun tidur tak ngapa-ngapai. Apa cerita hidup gini? Lagu Hindustan hafal. Iya sungguh. Tuan-tuan tak tahulah dalam kaset keluar juga dalam radio Melaka FM pun kadang-kadang ada juga keluar tu. Dah sungguh saya selalu gitu. Doa ni kita beli kereta. Kereta kita tu daripada zaman Opel dulu tu. Opel tukar Nissan tu Datsun 130Y daripada 120Y pergi 130Y. Sekarang dah pakai kereta ni tukar sampai 7-8 biji.
Doa bawa kereta, tak ngapal-ngapal sampai ke tua dan bangga. Kan rugi namanya. Tapi itulah manusia. Tapi kalau lagu Hindustan, buka radio. Vada karo nahi chodo, gitu merasa. Kita boleh sambung. Jahat tum ho, vahame bihu. Isteri kat dapur. La 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 la. Tu. Itulah manusia namanya. Kadang-kadang lah. Saya ada sekolah tahfiz. Saya bawa anak saya hari ni. Dia ketua pelajar sekolah tahfiz saya tu. Sajalah bawa hari ni. Kebetulan hari ni hari outing kita panggil. Jadi sekolah tahfiz ni anak-anak umur daripada 10 tahun kan. Ngapal dia. Ngapal. Oh, juzuk 30. Selesai. Habis cukup. Komplit dah. Kita ni bukan juzuk 30. Umur 70. Umur 80. Macam tu aja. Yang kita ngapal. Inna aqtayna kal kautsar. Wal asri. Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan terlupa ke? Bila 2 tahun kita solat tarawih di rumah. Bini kita sampai dia tahulah kita baca surah apa. 2 tahun solat tarawih di rumah. Sampai dia kata, "Cu, kau dengar tok kau baca apa kejap lagi." Itu je surah ini ulang-ulangnya. Kenapa? Sebab manusia membiarkan dirinya lalai. Dirinya leka dan tidak merebut. Itu. Mula-mula bangun, gosok muka. Gosok, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu buat apa? Pergilah dekat sinki kita itu basuh tangan. Sunnah. Basuh tangan 3 kali sampai pergelangan tangan. Itu sunnah. Benda tu nampak kecil tapi itu sunnah Nabi besar pahalanya. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa perlu basuh tangan?" Kata Nabi SAW, ketika kamu tidur, kamu tak tahu tangan kamu pergi mana. Garu itu, garu ini, garu itu, garu ini. Digaru anu aja. Akhirnya esok takkan bangun-bangun buat cekodok pisang saja. Itu sunnah basuh tangan. Kemudian seterusnya, istinsyak air. Ambil air, masukkan dalam hidung, sedut dan buang. Istinsyak dan istinsyar 3 kali. Kenapa? Kata Nabi, ketika kita tidur, setan beranak pinak dalam lubang hidung kita. Sebab itu kita solatnya lambat. Kan ya? Bangunnya susah. Ngaji Quran 3 ayat, menguapnya 6 kali. Ada harta, tapi al-bakhilun wal kadukutun. Iya, sungguh. Manusia jadi berat untuk beribadah sebab setan beranak pinak di dalam lubang hidung kita. Kemudian gosok gigi itu sunnah. Macam mana gaya kita gosok gigi terpulang. Ada orang gosok atas dan bawah. Ada orang gosok sisi begini. Ada orang pakai bateri. Udah macam Mr. Bean. Okey, tak ada masalah. Janji bersihkan gigi kerana apa? Sebahagian ulama ada hadis sebahagian ulama ada kaitan mengatakan bahawa orang yang kuat gosok gigi ni rohnya dipermudahkan keluar. Kan roh itu mudah ketika dia mati lah, bukan roh cepat keluar kan. Itu kena faham juga. Habis dah selesai, ambil wuduk. Ambil wuduknya Nabi SAW ni banyak ni. Tuan-tuan kalau belajar dalam hadis, tuan-tuan akan jumpa Nabi ambil wuduk dengan menggunakan air lebih kurang 500 ml. Ini besar ni. Botol kecil ni. Paling banyak 700 ml. Tambah sikit lagi. 1,5. Macam tu je. Kita ambil wuduk, bomba tengok pun takut. Kadang-kadang, boleh tahan nampak beriman kita. Jubah kita besar, serban kita besar, semua elok, janggutnya panjang. Tapi ambil wuduk rupanya panggil setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir itu, dia adalah saudara-saudara syaitan. Kata Nabi, jangan kamu membazir ketika wuduk walaupun dalam sungai yang sedang mengalir airnya. Tak boleh.
Tapi kita ambil wuduk. Sebab tu solat kita tak khusyuk. Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, tuan-tuan dan puan. Kata Nabi, apabila azan dilaungkan, maka berlarilah syaitan-syaitan kerana takutkan suara azan. Hingga syaitan itu terkentut-kentut. Itu hadis sahih. Takut dia ni. Lari bergelimpangan sampai terkentut-kentut. Kemudian dia datang balik tempat azan dilaungkan. Mana duduk dengan sebelah Tok Bilal? Mana Tok Bilal? Dia duduk sebelah. Kemudian Bilal ni iqamah. Lari lagi. Setan sifatnya enggak pernah mundur, kendur dan undur. Itu syaitan. Dan syaitan itu lepas saja kita mula solat, dia datang balik. Itu hadis sahih. Dia datang balik. Kat mana dia duduk? Hada. Bahu-bahu manusia. Lalu dia kata, uzkur kada wa kada. Ingat yang ini, ingat yang itu. Kata Nabi. Sehinggalah mereka yang sedang salat, mereka terlupa mereka sedang berada di rakaat yang keberapa. Pernah jadi ke tidak, tuan-tuan? Pernah. Imam pun pernah, makmum lagi pernah. Kan makmum lagi mentang-mentang ada imam, langsung dia tak ingat apa-apa. Tahu dia tahiyat akhir je. Itu je. Jadi tu, setan ni dia memang sifat dia begitu. Maka jangan ambil wuduk sehingga syaitan mendatangi kita. Dan dekat bahu imam pun dia ada, dekat bahu makmum pun dia ada, dekat bahu orang yang solat sendirian pun dia ada. Sebab itu dalam solat, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, ketika aku solat, syaitan datang mengganggu aku, sehingga aku terlupa aku berada di rakaat yang keberapa. Bagaimana harus aku lakukan? Kata seorang sahabat, namanya Uthman bin Rabi'ah. Dia kata apa? Nabi kata, kalau begitu, bacalah akan al-isti'azah dan tiuplah di bahu kirimu. Tengah solat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba kepala otak ni dia ingat. Gegar, berganza. Contoh. Itu ingatan yang tak baik. Setan. Itu setan. Maka dia palingkan wajah dia ke bahu kiri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 3 kali. Itu sunnah. Ataupun baca 3 kali, lalu pusing dan tiup sekali pun ada ulama kata begitu. Tapi berdasarkan hadis, bacanya sebanyak 3 kali. Kan kita duduk ni bila terasa gangguan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca tau, bukan lintas dalam hati. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tiup. Jemaah sebelah, pocong. Ya. Sampai macam tu punya keadaan. Syaitan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, ambil wuduk dalam keadaan yang sempurna dengan hanya menggunakan lebih kurang banyak ni. Buka air tu sikit aja. Sekejap sangat dah masuk. Tu kan ya. Okey, tak apa. AJK kata kita teruskan. Okey. Jadi kita kena masa wuduk, air tu buka sikit je. Ini cerita saya, pernah berlaku dalam hidup saya. Banyak pula gendang dia. Sekejap. Okey. Alhamdulillah. Saya pernah ziarah cucu saya di Hospital Seremban. Cucu saya lahir, buah pinggangnya bocor. Jadi, pakar kanak-kanak terbaik di Malaysia ada di Hospital Seremban. Daripada Terengganu, bawa ke Seremban. Saya pun pergi ziarah. Kemudian lama duduk tengok kat katil dia tu, kemudian azan asar. Saya pun turun pergi ke surau. Di bahagian luar tu, maka saya pergi surau. Kemudian bila pergi surau saja, orang tengok, Ustaz Amran TV 9, TV 3 dia kata gitu. Kemudian dia kata, tak apalah Ustaz, ambil wuduk dulu.
Saya kata tak apalah, kan baik banyak, tak apa Ustaz pergi dulu. Lalu saya pergi ambil ujung sekali, saya buka sikit aja. Bila buka sikit, dia orang duk tengok aja, buka sikit. Lepas tu ada yang seorang datang, Ustaz, pipe tu rosak ke? Tak apa, biar saya tengok. La ilaha illallah. Tu kan. Sebab dah biasa dah membazir, jadi dia tengok kita tu macam pipe kita rosak. Tu bahaya tuan-tuan. Sebab tu permulaan bagi solat kalau nak khusyuk, wuduknya cantik. Habis dah wuduk, jangan lupa doa. Apa doa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Allah buka 8 pintu syurga. Nampak tak besarnya nikmat Tuhan bagi? Tapi berapa kerat manusia yang baca dan berapa ramai manusia yang biar macam tu. Doa pendek, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah riwayat Imam Al-Bukhari, Allah buka 8 pintu syurga. Tambah-tambah orang perempuan. Nabi pesan dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, orang perempuan yang pertamanya mereka jaga salat fardu. Maksud jaga salat fardu itu salat berkualiti. Tak apalah kalau dia salat awal waktu, tengah waktu, asalkan dalam waktunya. Cukup. Jaga salat fardu. Salat sunat tak sempat, tak apa. Sebab orang perempuan kerjanya banyak. Basuh pinggan belum habis, goreng sayur. Goreng sayur belum siap, nanti rebus jagung gini dan macam-macam dia kena buat. Baik, satu, jaga solat fardu. Yang kedua, jaga puasa Ramadan, orang perempuan. Puasa sunat, gak apa-apa. Ini kadang bini puasa lebih, suaminya mentedara aja. Kan, hakikatnya isteri itu tidaklah sangat dituntut. Tapi kalau nak puasa salah ke? Tak adalah salah. Cuma jaga puasa Ramadan. Maksudnya yang mana uzur, kadarnya segera diqadha. Itu baik. Siapa? Puasa Ramadan. Ketiga, marwah dan aurat diri. Alhamdulillah orang perempuan hari ini tutup aurat. Cuma hati-hati. Jangan tutup kepala, tudung, pakai tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenah, semua nama tudung itu. Tapi kadang-kadang t-shirtnya lengan pendek, seluar jean 501, jean suka betul tengok. Tu tak boleh. Kena tutup aurat dengan sempurna. Yang ketiga. Yang keempat, taat pada suami. Jaga solat fardu, jaga puasa Ramadan, jaga maruah dan aurat diri. Dan yang keempat, taat pada suami. Kata Nabi, Allah sediakan bagi mereka 8 pintu syurga. Masuklah kalian ke dalam syurga melalui mana-mana kalian suka pintu itu. Jadi orang perempuan yang sudah bersuami, kalian adalah orang yang sangat beruntung kerana disediakan 8 pintu syurga kalau kalian menghargainya. Tapi sayang, ada suami lawan, ada suami lawan, ada suami lawan. Suami mati baru rindu-rinduan. Rugi. Sama juga dengan kita. Ada bini, tengok bini kita, kenapa tengok bini orang? Ini salah. Sebab tu kita ngaji pondok dulu, Tok Guru kata, jangan kamu jadi seperti orang tua yang lupakan diri. Tengok bini sendiri meleleh air mata. Tengok bini orang meleleh air liur. Itu kadang-kadang. Maka kita pun akan masuk neraka kalau kita biarkan isteri kita tidak ada penjagaan yang sempurna. Jadi orang perempuan, dia tak perlu buat banyak benda. Ustaz, ni masjid kami dah cantik. Ustaz, Alhamdulillah cukup setahun. Kan dah setahun dah ni kan. Jadi kami nak datang solat di masjid, boleh ke tidak orang perempuan? Boleh. Asal datang bersama suamimu. Boleh. Cuma yang disuruh datang solat berjamaah ni adalah orang lelaki, bukan perempuan. Orang perempuan datang bila? Ada ceramah macam ni, boleh datang. Ada pengajian Quran, ada pengajian fiqh,
ada pengajian tasawuf, apa-apa itu datang. Tak apa. Kenapa? Sebab suami tak mampu mengajar. Jadi suami bagi kebenaran. Tapi solat jemaah tak payah. Pagi-pagi subuh ada rombongan hantu kongkong. Tok imam pun takut nak datang. Tak payah. Orang perempuan itu kata Nabi salat di dalam bilik tidurnya lebih utama dari salat di ruang tamu rumahnya. Bilik tu kan tertutup rapat, auratnya sangat terjaga. Ruang tamu tu kan besar sikit. Kan kalau solat-solat angin ke begitu-begini. Dan kalau dalam bilik tu tak boleh nak solat, bilik kita tu kecil aja, maka solat di ruang tamu rumahmu lebih baik dari solat di masjid kampungmu. Solat di rumah, dalam ruang tamu itu lebih baik dari datang sini pada orang perempuan. Kalau saja-saja nak solat berjamaah, dia di rumah. Dan katakanlah solat di rumah tak boleh, orang ramai hari kenduri kahwin. Terpaksa solat di masjid, datanglah. Solat di masjid kampungmu lebih utama dari solat di masjid aku, kata Nabi SAW. Hakikatnya kalau kita pergi umrah, solat di Masjidil Nabawi dapat 1000 pahala. Tapi tidak pada orang perempuan. Yang seandainya dia duduk di kampung dia, maka solat di rumahnya lebih utama. Solat di masjid dia lebih utama daripada masjid Nabi. Kenapa? Bila dia datang solat di masjid kampungnya, dia dikenali oleh orang kampung, akhirnya tidak timbul fitnah. Orang kampung dapat jaga, Kak Jah yang jual kari pap King Kong tu. Kan? Jadi, orang jaga keselamatan dia. Tapi jangan pergi tempat yang tidak dikenali. Sebab tu kena faham. Dalam hukum ni dia kena faham. Contoh-contoh. Kalau kita nak rebut peluang lagi. Baik kita patah balik pergi yang tadi. Dah ambil wuduk semua tu. Lepas ambil wuduk, baca doa. Lepas baca doa tu, seboleh mungkin solat tahajud. Berapa rakaat tuan-tuan perempuan? Betul Kak. 2 cukup. Jangan tunjuk begini. Tak padan dengan muka. Jangan tunjuk 10 rakaat, tak ada harapan. Nah, akak tu betul. 2 je. Kenapa 2? 2 Nabi. 2-nya, contoh ya, contoh. 2 rakaat Nabi salat tahajud diikuti oleh seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Yamani. Kata Huzaifah, aku harap ketika rakaat pertama, Nabi berhenti pada ayat yang ke-100. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Baqarah ada 286 ayat. Kata Huzaifah, ketika aku jadi makmumnya Nabi, berdua dengan Nabi, aku harap Nabi rukuk pada ayat yang ke-100. Tiba-tiba Nabi tak berhenti. Nabi nyambung. Sehingga tamat surah Al-Baqarah 286 ayat. Sebab itu logiknya Nabi salat bengkak kaki. Kita bengkak juga. Gaut. Tak masuk. Tak masuk kita. Rakaat itu kata Huzaifah, aku harap Nabi rukuk pada surah yang pada ayat yang penghujung. 286. Tiba-tiba Nabi tak rukuk, Nabi sambung surah perempuan. Surah An-Nisa, surah yang keempat. 176 ayat lagi. 286 tambah 176, kita 76. Baru 1 rakaat. Masuk rakaat kedua. Nabi menghabiskan surah Ali Imran 200 ayat. 2 rakaat, 3 surah, ratusan ayat. Kita 2 rakaat, 3 surah, 3 qul. Itu saja kemampuan kita. 3 qul saja. Allahu Akbar. Nah, jadi setelah kita ambil wuduk sebagainya, solat tahajud 2 rakaat. Solat tahajud 2 rakaat buatnya bagi elok-elok. Niat dalam hati je, kemudian angkat takbir Allahu Akbar.
Okey, baik, saya bangun. Boleh ubah, ni boleh tolak kan? Allah Allah Allah. Sorry. Dalam bab solat, saya harap yang okey semua boleh nampak. Dalam bab solat, solat tahajud ke, solat fardu ke, solat sunat tu tak kisahlah. Yang paling penting kita sepatutnya belajar sikit. Belajar sikit. Ni sampai ketua tak belajar. Kan? Dari umur 6 tahun solatnya begitu, sekarang dah 66 begitu, udah lama-lama 6 jahanam kita. Ya sungguh. Yang pertama, ketika kita berdiri, kaki kanan dan kaki kiri, longkang di bahagian tengahnya adalah 4 jari. Longkang tengah ni ada 4 jari saja antara kaki kanan dan kaki kiri bagi pandangan mazhab Imam Hanafi. Kalau saya yang badan 80 ini, Allahu Akbar, dia akan jadi begini. Kan struktur dia tak elok. Jadi saya mengambil pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i 1 jengkal. Udah. Alhamdulillah. Cukup dengan badan saya. Okey? Cukup lega. Ada sebahagian orang, pahanya besar. Dia tak puas hati. Badannya besar. Maka dia terpaksa buka sikit lagi. Maka boleh berdasarkan pandangan Imam Maliki, tok guru Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, anak murid Imam Asy-Syafi'i, mengikut had tubuh badan dia. Agak-agak dia selesa. Buka sikit tak apa. Badan dia besar, tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau badan awak 40 kilo saja, kurus kering, tiba-tiba awak ngangkang gini, itu tak boleh. Itu tak boleh. Sesuai dengan tubuh badan. Tak ada masalah apa-apa. Jangan marah kalau dia kangkang, kalau sesuai dengan badan dia. Okey? Kalau saya, udah 1 jengkal cukup mencukupi. Niat kat dalam hati. Nak sebut usolli, sebutlah usolli. Tapi jangan sebut usolli sampai menyusahkan orang dan diri sendiri. Usolli, usolli, usolli. Rasa macam nak luku kepala. Kan? Jangan. Ini yang takbir. Allah. Tak masuk, tak masuk. Allah. Tak masuk, tak masuk. Allah. Orang dah sujud, dia doa Allah. Gitu. Niat ada kat mana? Hati. Dil to pagal hai. Dil divana hai. Ni. Hati ni dia boleh jadi rosak dan binasa kalau kita tak jaga. Jadi bila kita berdiri, wuduk dah ada, dah tahu dah duduk kat dalam saf, Allahu Akbar. Dah lah, selesai lah. Yang awak susah-susah sangat, usolli. Tiba-tiba tukar, nawaitu. Nawaitu arba'a raka'atin. Udah. Kan, kita kan Jawa, bukan orang Arab. Dah, niat. Niat kat dalam hati. Udah. Tahu tak apa awak nak buat, itu niat lah tu. Tahu kita nak buat apa-apa. Angkat takbir, baru sebut Allahu Akbar. Boleh. Atau dari bawah, Allahu Akbar. 2 jenis. Yang pertama, angkat dulu. Kalau saya angkat dulu. Allahu Akbar. Atau yang kedua dari bawah, Allahu Akbar. Yang dari bawah, tangannya setentang dengan telinga. Setentang dengan telinga. Yang angkat dulu di bahagian dada. Bahu sampai bahu je. Allahu Akbar. Lelaki dan perempuan boleh guna. Hati-hati orang perempuan. Ustazah-ustazah, kalau ada ustazah yang mengajar, betulkan balik yang awak suruh orang perempuan letak macam ni. Tapak tangan menghadap ke arah langit. Ni bawah cuping ni tapak tangan menghadap ke arah langit. Cek tengok hadis yang awak sampaikan tu. Cek dulu. Jangan sampaikan pelik-pelik kepada orang lain. Hadis sahih adalah di bahagian hadapan begini. Allahu Akbar. Atau di sisi Allahu Akbar. Udah. Sebutan Allahu Akbar haruslah dilafazkan. Bukan diniat dalam hati. Tak boleh. Tak boleh gitu.
Bacaan Allahu Akbar boleh dibaca dalam keadaan dua. Satu, jahar, kuat. Imam, Allahu Akbar. Makmum jangan. Kan imam terkejut. Siapa pula imam hari ini? Kan? Makmum. Sir. Allahu Akbar. Perempuan. Allahu Akbar. Cukup. Ini kita kat sini terkejut. Allahu Akbar. Bunyi gitu. Udah kuntilanak ke? Dah begitu. Lafaz di mulut. Jangan gini je. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Mesti lafaz. Walaupun lafaz itu dengan suara yang sir. Suara yang perlahan. Baik. Kemudian, tapak tangan. Letak di belakang tangan boleh. Pegang pergelangan tangan pun boleh. Pegang lengan tangan pun boleh. Yang ini belum jumpa. Ini belum jumpa. Lepas tangan pun boleh. Mazhab Imam Malik. Dia lepas tangan. Allahu Akbar. Jangan marah kat orang kalau orang buat macam tu. Sebab awak tak faham sebenarnya. Tapi hakikatnya kita buat mengikut apa yang kita belajar lah. Kita boleh letak atas ni boleh. Tak ada masalah apa. Nak pegang pun boleh. Macam itulah lebih kurang. Satu boleh letak di atas dada. Tak ada masalah pun, ada pendapat. Satu lagi letak dekat tempat kita senak tu. Apa nama tempat kita senak? Ulu hati. Ulu hati. Yang kedua letak dekat perut kita. Boleh. Yang ketiga letak bawah daripada pusat. Itu boleh. Cuma yang bawah daripada pusat tu ada pandangan kata hadisnya dhaif. Jadi perut pun boleh. Ulu hati pun boleh. Dada pun boleh. Udah. Itu cukup. Jadi tak payah tengok tangan orang dekat mana. Tangan awak tu je yang pastikan. Ini kadang Allahu Akbar. Dia tengok gitu. Masalah manusia suka cari salah orang dan nak jatuh hukum. Yang tu tak elok. Okey? Bila dah angkat Allahu Akbar, doa iftitah. Doa iftitah saya selalu, mana-mana saya pergi saya selalu sebut. Imam tarawih nanti. Tahun lepas sempat tarawih ke tidak? Masjid ni. Sempat? Alhamdulillah. Imam tarawih tu selalu meninggalkan doa iftitah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sedap bacaannya. Tapi dia meninggalkan doa iftitah 20 rakaat itu dalam keadaan dia tak merasai rugi walaupun sikit. Sedangkan Nabi kata, ajib tu. Aku ajaib dan ta'ajub. Bila mana seseorang itu membaca doa iftitah, maka Allah buka pintu langit, lalu Allah mengangkat seluruh amalnya pada ketika dia baca itu. Rugi bagi manusia yang tak mau baca. Doa iftitah. Cuma bagi kita orang Melayu, kita selalu baca yang panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Lagi? Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara sama. Kita combine dua. Sedangkan bacaan yang sahih ada 12 jenis. Bukan satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah selesai. Cukup? Jangan awak kelang kabut. Ustaz tak sempat. Siapa kata tak sempat? Awak yang baca panjang-panjang. Kenapa? Atau tak nak baca yang tu? Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara sama. Baca yang tu saja pun boleh. Tak nak baca yang tu. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tak mau. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama bainal masyriqi wal maghrib. Ada 12 jenis. Kita sebab panjang, kita ambil nombor 13. Sunat tak payah baca. Kan rugi? Tak payahlah, sunat aja. Akhirnya menyunat sepanjang tahun. Nampak ruginya manusia. Jadi baca walaupun yang pendek. Surah Al-Fatihah, orang lelaki tolonglah. Sebab kita ni ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa.
pengawal dan pemimpin bagi orang perempuan. Kita ni imam. Jadi bacaan Al-Fatihah tu belajarlah sikit. Ni jangan gini ha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bisa betul milah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Billah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Entah mana dia belajar. Jadi berusahalah sikit. Usaha insya-Allah kita akan dapat. Bukan suruh baca pakai lagu, tak payah. Straight aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bini pun dengar macam marah ke orang tua ni. Tak apa. Straight. Tak payah lagu-lagu sangat kan melampau. Kan? Maka dah. Surah yang mana dulu diturunkan itu dibaca pada rakaat pertama. Al-Quran kan kita buka dari belah-belah sini. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf. Dia pergi macam tu. Tapi kita sebab kita belajar Quran daripada muqaddam. Daripada sini. An-Nas, Al-Falah, Al-Ikhlas. An-Nas, Al-Falah, Al-Ikhlas. An-Nas, Al-Falah. Itu yang tu je. Sampai ketua. Itu yang rugi je. Maka patutnya bila rakaat pertama kata Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Contohnya surah Ad-Duha. Rakaat kedua, alam nashrah laka sadrak. Atau qul ya ayyuhal kafirun. Atau ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jangan bila rakaat pertama baca Wadduha, masuk rakaat kedua baca wasyamsi wadduhaha. Tak kena. Dia naik balik. Itu kena perbetulkan. Jangan lawan. Maka satu lagi. Contoh, Ustaz. Saya tiba-tiba Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rakaat pertama ni. Qul a'udhu birabbin nas. Udah. Rakaat pertama baca surah An-Nas. Dalam Quran, lepas surah An-Nas, surah apa? Mana ada surah dah? Maka kata ulama, siapa terbaca surah An-Nas rakaat pertama, rakaat kedua dia ulang balik surah yang sama. Dah, selesai. Baik, habis dah. Kemudian kita nak rukuk. Angkat tangan itu sunnah. Angkat tangan ada 4 tempat je. Awak jangan pandai-pandai buat 12 pula. Angkat tangan satu masa nak mula solat, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Satu. Kedua, masa nak rukuk. Allahu Akbar. Angkat tangan. Ketiga, masa i'tidal. Bangun dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Keempat, bangun daripada rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Itu je boleh angkat tangan. Awak jangan pandai-pandai tambah lain. Mak yang Nabi angkat tangan, awak tak nak. Time sujud, Nabi tak angkat tangan, kita begini. Allahu Akbar gitu. Pelik, ajaib. Jadi jangan pandai-pandai. 4 aja masa kita angkat tangan itu. Baik, kita rukuk ya. Daripada qiyam, angkat tangan. Allahu Akbar. Kat mana duduk tapak tangan? Lutut. Orang perempuan, kita orang tahulah awak pergi zumba, aerobik, jangan turun ni. Allah. Gini Itu bukan cara yang diajar oleh agama. Ataupun sikit penuh, pegang sini je. Allah. Dah, sunnah dia adalah di lutut, buka jari, pegang lutut. Itu sunnah. Tekan lutut, lurus pun boleh, bengkok sikit pun boleh. Jangan bengkok banyak sangat sebab orang lain pun nak solat sebelah. Jangan kacau orang. Jadi boleh gitu Udah selesai. Tengok dekat tempat sujud. Jangan cek kuku belum potong. Tengok sana.
Doanya apa? Tasbihnya Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Boleh baca. Subhana Rabbiyal Azim. Allahumma ghafirli. Boleh baca. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Boleh baca. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Boleh baca dengan kombinasi dua hadis. Kalau ikut kedudukan paling tinggi, Subhana Rabbiyal Azim. Ulang 3 kali. Udah. Semua ada 3-4 bacaan. Kau jangan baca laju. Allahu Akbar. Swedi bendi, swedi bendi, swedi bendi. Tu, tak tahu apa dia sebut. Sujud. Allahu Akbar. Sebela bendi, sebela bendi, sebela. Apa benda tak? Solat ni kalau nak bagi kualiti ada 2 benda. Pertama sekali, kena rasa bahawa Allah tengok kita. Kena rasa. Kedua, kena solat macam inilah solat kita yang terakhir sebelum kita mati. Kalaulah ada 2 ni, insya-Allah kita ada kualiti. Ni kan tambah bulan Ramadan besok, tu imam kenyang berbuka, tambah sampai 3 kali mi hailam, mi bandung, merata-rata tu imam angkat takbir, Allah ya Allah Akbar. Nah, baik, kita rukuk begini, kemudian bangun. Ya, bangun dengan Sami'allahu liman hamidah. Angkat tangan. Sami'a, bukan Sami'a. Cek. Siapa baca Sami'allah, alif, salah. Sebab tulisan dia sin, mim, ain. Sami'allahu liman hamidah. Bukan Sami'a, bukan ya. Sami'a. Ramai orang silap. Sangat ramai. Sebab saya selalu buat kursus solat dan kita dapati orang-orang tua tu pun dia dah baca Sami Allah, Sami Allah, Sami Allah. Sin, mim, ain dia potong, kemudian dia letak alif. Patut dia kena baca Sami Allahu liman hamidah. Baik, daripada bawah kita baca Sami Allahu liman hamidah. Tegak dah tulang belakang. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. 30 malaikat berebut-rebut tulis kebaikan. Imam yang bertugas, saya sarankan baca hadis ni, amalkan ni, baca dengan kuat sikit supaya makmum dapat sunnah Nabi dan pahalanya besar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Bukan panjang sangat pun. Kemudian turun sujud. Allahu Akbar. Turun sujud. Pertama boleh turun lutut dahulu. Lutut dahulu. Kemudian tangan. Baru wajah. Okey? Boleh turun lutut dahulu. Tak ada masalah. Okey, bagi orang muda atau orang yang memang masih kuat otot-otot dia tu turun. Bagi kita udah yang kencing manis, darah tinggi, gaut ini, maka boleh turun tangan dahulu. Turun gini, ulu tangan dulu. Begini. Baru lutut dan baru wajah. Dua-dua boleh. Dua-dua sunnah. Lutut dahulu pun sunnah. Tangan dahulu pun sunnah, kepala dahulu tak boleh. Dua saja. Okey? Tetapi kalau awak memang tak boleh nak buat apa dah. Nak naik itu, nak turun ni begini, buat je lah. Buat je. Sebab awak memang sakit. Kalau orang sihat tak bolehlah buat banyak-banyak pergerakan. Okey? Baik. Seterusnya, duduk antara 2 sujud. Saya minta maaf, saya suka tunjuklah. Kaki ni lipat ke dalam dan punggung berada di atas kaki ni dan kemudian tegak kaki kanan. Ini kaki ni bengkok masuk ke dalam dan punggung mesti berada di atas kaki ni dan kemudian tegakkan kaki kanan.
Antara dua sujud pun boleh, tahiyat awal pun boleh, dan tahiyat akhir bagi orang yang tak boleh duduk sempurna. Ada setengahnya, dia duduk begini, tahiyat akhir. Sepatutnya dia duduk tegak begini. Tapi dia tak boleh duduk. Bila dia duduk, dia jadi macam ni. Akhirnya orang tepi terpaksa begini tahan. Ya Allah, gini kan. Itu menyusahkan orang namanya. Maka dia sepatutnya duduk seperti mazhab Imam Hanafi, tahiyat awal, tahiyat akhir, antara dua sujud dia duduk begini. Kalau tak mampu, yang ni gaut, maka lepaskan ke bawah, udah dapat separuh lagi. Okey? Kalau mampu, maka tahiyat awal begini, antara dua sujud begini, tahiyat akhirnya begini. Kalau mampu duduk tegak dan tidak menyusahkan orang, tidak menyusahkan orang. Kalau ini pun tak mampu, guna mazhab Imam Maliki, tegakkan kedua ni, lalu punggung berada di atasnya. Antara dua sujud boleh, tahiyat awal pun boleh, tahiyat akhir pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tuan-tuan, cek sekejap. Macam ni ramai tak orang duduk? Tak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Tak tahu dia belajar di mana. Kanan ke, kiri ke, hak ni tak ada dalam hadis. Kan? Satu lagi yang Nabi larang. Begini. Duduk seperti anjing. Al-iqqa disebut begitu. Hak ni sangat-sangat dilarang. Okey? Jadi ini asas dia. Sepatutnya kita tak boleh biarkan kesilapan terus dalam hidup kita, makin hari makin tua, solat salah dan sebagainya. Itu bahaya. Kenapa? Sebab kita tidak mencari ruang untuk memperbanyakkan ilmu. Dengan ilmu dia boleh betulkan. Terus lagi. Kat mana? Masa tahiyat akhir dan isyarat musabbihah. Ini pun kadang-kadang jadi perbahasan. Baik. Tak payah bahas banyak-banyak. Mazhab Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Udah, turun gitu je. Mata tengok di jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah, habis. Imam Hanafi, imam paling awal. Mazhab Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Udah, selesai. Mazhab Imam Hanbali, kalimah Allah saja sebut, ni dah. Asyhadu an la ilaha illallah, dia turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia turun. Allah angkat dan turun. Allah angkat dan turun. Udah, selesai. Mazhab Imam Maliki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada seorang sahabat dia tanya soalan dengan saya. Ustaz, saya pergi highway, berhenti di hentian, solat di hentian. Ketika saya baca tahiyat akhir ni, saya perasan orang sebelah macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia duduk macam tu. Ustaz, apa hukumnya orang buat macam tu? Hukumnya awak yang dosa. Asal sebab awak solat sempat tengok jari orang. Tu perangai manusia memang macam tu. Dia suka cari salah orang. Kan? Itu empat tu semua dia terima. Tapi yang tak terima macam mana ni? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Hak itu tak terima. Tak ada satu pun petunjuk. Tak tahu mana dia belajar. Ya. Jadi itu satu. Habis. Kemudian, ketika selepas tahiyat akhir, jangan bagi salam dulu. Tuan-tuan imam yang bertugas, tolong baca hadis Nabi. Ya, Nabi tidak pernah meninggalkan doa. Yakni selepas kita tahiyat akhir sebelum bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam, dari siksa kubur, dari kelalaian dunia, dari fitnah saat aku mati, dari kejahatan dajjal.
Baca. Bukan lintas dalam hati, bukan. Sahabat-sahabat Nabi kata, sami'na. Kami mendengar Nabi membaca. Solat fardu maupun solat sunat. Jangan ditinggalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam solat, ada dua waktu yang sahih berdasarkan hadis. Mustajab dan makbulnya doa, yang pertama adalah pada yang tadi itu, iaitu selepas tasyahud dan sebelum bagi salam. Yang kedua, setiap kali kita sujud. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Doa pertama sekali yang paling banyak Nabi baca. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa kedua yang paling banyak Nabi baca dalam hidupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan susah. Nabi tak baca doa pelik-pelik. Itu aja. Bila mana Nabi baca banyak doa tu, dah tentu ada kelebihan-kelebihan. Sebab apa? Sebab Nabi ni dididik terus daripada Allah Ta'ala. Okey dah, selesai. Habis dah macam tu, buat apa? Bagi salam. Salam pertama ngadap ke arah kiblat. Assalamualaikum. Baru gerak. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hadis ni paling tinggi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Dia bergerak. Assalamualaikum warahmatullah. Hadis ni juga sahih. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah. Dia bagi salam menghadap kiblat dan baru gerak. Kemudian pusing. Assalamualaikum warahmatullah. Baru gerak. Juga sahih. Yang paling sahih, yang nombor 1 tadi. Ustaz, saya tidur. Jatuh bantal. Begini. Macam ni. Takkan kita nak bagi salam macam ni? Maka batal. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai. Ustaz, saya pergi hospital. Doktor pasang pendakap leher. Pendakap leher tu langsung tak boleh gerak. Maka Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Memberi salam rukun, memalingkan wajah sunat. Udah, kan selesai. Nampak? Jadi kita sepatutnya merangkumkan ilmu ni, ilmu besar ni, untuk kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sedaya yang mungkin. Jadi kalau kita tengok, okey, 9 suku dah. Sikit lagi saya nak buat closing. Yang pertama sekali, tolong jangan abaikan umur kita. Kenapa? Sebab umur kita ini je yang ada. Udah mati, tak boleh, ya Allah ya Tuhanku, kembalikan aku ke bukit. Bukit apa? Ke balik bukit. Untuk apa? Aku mau beramal soleh. Tak boleh. Ya Allah, kembalikan aku ke bukit beruntung. Udah tak ada untung. Tak boleh dah. Ni, masa ni. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, nyawa kita cuma ada 3 saat. 1 saat telah digunakan sebentar tadi. Tak mungkin dapat kita kembali lagi. 1 saat bakal tiba nanti. Belum tentu kita sampai ke sana lagi. 1 saat yang kita miliki hanya pada waktu ini. Itu je yang kita ada. Umur saya 53, nak patah balik 52, tiada harapan. Kalau rugi-rugi, kalau untung. Umur saya 53, nak harap 54 juga belum tentu. Jadi apa yang saya ada adalah ketika 53 ni. Umur 53 ni. Syakban, macam mana nak bawa Syakban masuk ke Ramadan dengan baik? Banyakkan puasa sunat.
Minta maaf lah kita orang Melayu. Bulan Syakban ni, orang Melayu suka buat apa? Kenduri arwah dengan kenduri menyambut Ramadan. Dia kata, Ustaz, kenduri arwah kena buat Ustaz. Sebab arwah nanti nak balik bulan Ramadan. Ikut suka mak bapak awak je ya. Bohong, malah hadis tu palsu, mungkarul hadis. Siapa yang menyampaikan hadis tersebut yang mengatakan roh pulang ke kampungnya atau ke kuburan, maka dia itu siap tempatnya dalam api neraka jahanam. Kerana hadis tersebut bersalahan dengan Al-Quran dalam surah Az-Zumar pada ayat 42. Roh manusia yang mati cuma ada dua. Roh pertama, mati Allah genggam dan Allah tidak lepaskan melainkan tibanya hari kiamat. Itu mati. Roh yang kedua mati Allah genggam dan kemudian esok hari Allah lepaskan masuk balik dalam badannya seperti kita yang masih hidup. Roh tidak boleh bergentayangan pulang ke air molek contohnya. Roh tak boleh bergentayangan ikut suka hati dia, tak boleh. Kerana roh ada di Illiyin, sudah merasai nikmat syurga, maupun berada di Sijin, sudah merasai di antara panasnya lubang api neraka. So sebelum terlambat, maka jom kita menyegerakan urusan untuk bertindak terus. Jangan tangguh untuk buat baik. Jangan tangguh untuk berhenti daripada melakukan maksiat dan dosa. InsyaAllah kita akan berjaya. Wallahu a'lam. Baik, 1-2 minit. Kalau ada soalan, silakan. Sila. Cantik, bagus. Okey. Ustaz, suami saya memang cakap lah apa pun. Udah dari lembut cakap. Ni, akak ni dah baca khutbah Ustaz. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia tak nak juga pergi ke masjid. Tapi akak nak masjid ke tak. Yang paling penting bukan apa yang dia buat. Tapi yang paling penting awak buat mengikut kadar yang telah ditentukan untuk awak. Yang pertama, solat jamaah tak perlu datang, solatnya ada di rumah. Kedua, bila nak mengaji Quran, nak belajar Quran, nak belajar fiqh, nak dengar ceramah, wajib minta izin daripadanya. Ustaz, minta izin apa? Masjid pun tak datang. Itulah bedanya antara awak dengan dia. Kalau awak pun perangai tak senonoh, maka 2 kali 5 dengan dia yang tak datang masjid. So simple je. Akak perlu buat apa? Akak kata, bang, awak tak nak ke masjid? Simple je gitu. Jangan bang. Jangan. Kita nak ubah diri orang terlalu sukar, malah nak ubah diri sendiri pun tak mampu. Bang, jom ceramah Ustaz Amran dari Bukit Beruntung, bawa untung. Awak ajalah pergi. Alhamdulillah pergi je. Udah. Tapi masa solat jemaah tak payah minta. Bang, saya nak pergi sembahyang jemaah ni. Tak payah. Tak payah. Masa belajar je minta izin. Saya pesan pada orang perempuan. So, orang perempuan dia rajin pergi belajar. Masa dia keluar nak pergi belajar, lakinya tergolek. Kerjanya golek aja. Terlentang, tergolek. Itu aja. Walaupun sedemikian, awak yang datang belajar tu kan buat kopi elok-elok. Tanya isteri saya, kopi cap gantang. Saya minum kopi kopi cap gantang daripada utara. Kemudian buat je, nah bang, cekodok pisang, kegemaran awak. Saya nak pergi ngaji ni, salam, cium tangan. Ni, cuk-cap, gitu. Iya sungguh. Dah, biarkan dia golek dengan golekannya. Biarkan. Awak pergi mengaji, datang Masjid Al-Abrar. Udah habis dah kelas kuliah duha. Balik, tengok, masih golek. Hati geram tak? Geram. Tapi itulah ujian yang Allah bagi pada orang yang sabar, yang belajar ilmu.
Abang dah minum kopi bang, bunyi geram aja kan. Tak apa, tenang-tenang. Itu ujian. Ujian yang tak berapa kuat sebenarnya. Tenang aja. Isteri tidak disuruh mengubah suaminya. Yang disuruh mengubah adalah suami mengubah isteri. Itu pun kami tak mampu lakukan. Melainkan kemahuan isteri sendiri. So tenang, damai aja. Buat apa yang sepatutnya sebagai seorang isteri. Udah. Jangan kata bang, kalau tak nak pergi masjid, awak jadi makmum, biar saya jadi imam. Gitu tak boleh. Memang tak boleh. Wallahu a'lam. Lagi? Ada soalan lain? Silakan. Apa mazhab yang imam tak baca Fatihah dan tak itu nak kata kalau yang tak baca Fatihah tu kira dia tak semayang benda itu. Baik. Apa mazhabnya? Allahu akbar. Mazhab Imam Malik. Imam Malik kata, Imam Malik ni tok guru Imam Syafi'i. Maghribi, Morocco, Afghanistan apa semua ni. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita kat belakang, subhanallah, bismillah. Kan kita tegur, kan? Imam Maliki kata membaca bismillah dalam Al-Fatihah, dalam solat, hukumnya makruh yang tidak sepatutnya diamalkan. Makruh. Imam Maliki, tok guru pada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kata baca dengan suara yang kuat. Imam Hanbali dan Imam Hanafi mengatakan baca tetapi dengan suara perlahan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu perbezaannya. Yang tak bagi baca tu siapa? Imam Maliki, tok guru Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Okey, boleh? Amin. Sama juga. Sama juga. Itulah pandangan Imam Maliki. Dia tak ada amin. Kita pula tu amin. Melampau pula tu. Amin ni boleh dibaca tak? Boleh, ada hadis sahih. Kata Nabi, barang siapa yang aminnya bersama imam dan serentak dengan malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampun dosa mereka. Bagaimana bentuk amin? Dua. Allahu akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 1 6. 1 harakat, 6 harakat. Amin. Qaul yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 2 6. Dia tak ada amin. Tak ada yang tu. Ada yang kata boleh baca, ada yang kata tak payah baca. Seronoknya bila kita mengaji 4 mazhab ni, kita jadi orang yang meraihkan kepelbagaian pandangan dan kita tak bergaduh sesama Islam. Yang tu yang cantik sekali tu. Sebab tu saya suka baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Dr. Wahbah Zuhaili, dia bercakap tentang 4 mazhab. Baik, soalan lain. Silakan. Sekali lagi. Takrif kepada orang yang putus hubungan silaturahim. Okey, baik. Takrif ataupun definisi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Adakah orang yang bercerai itu termasuk golongan yang memutuskan hubungan silaturahim? Jawapannya tidak sama sekali. Kerana putus silaturahim bagi orang yang bercerai itu mendapat kebenaran dari Allah. Dalam surah At-Talaq terutamanya. Ada talak raj'i, ada talak ba'in. Maka seandainya suami menceraikan isterinya, maka perpisahan mereka itu tidak termasuk memutuskan hubungan silaturahim. Ya, kerana itu dibenarkan dalam hukum. Yang kata putus hubungan silaturahim apabila isteri dan suami tidak berbaik semula setelah berlalunya 3 hari. Maka hukumnya dilaknat pada keduanya. Atau
Memutuskan hubungan silaturahim ini antara adik-beradik, terutama orang Melayu yang bergaduh pasal harta pusaka. Orang Melayu ni cukup cerdik bab curi kata orang. Kan ya, ukur tanah, ukur ni, gini-gini, semualah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim ni, dia selalu kata, I don't care, I don't care, and I don't care. Balaskan kepada dia, who care, kata gitu dengan dia kan. Kita tak. Maka siapa-siapa yang mengatakan bahawa saya bukan saudara awak, yang tu putus hubungan silaturahim. Seandainya dia bawa kepada mati, maka tak ada tempat di dalam syurga Allah Ta'ala. Malam nisfu Sya'ban yang bakal akan tiba nanti, dia tak akan dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia bergaduh dan kemudian dia minta maaf balik, dia pergi jumpa akak, minta maaf akak, saya dulu mengata ke akak, satu bekas, satu guni saya mengata ke akak. Akak tahu memang kau suka mengata pun daripada dulu lagi. Saya minta maaf akak. Saya berhenti hari ni, confirm saya akan tak. Akak tu dia jadi macam mana? Kalau orang minta maaf, sebab akak lah. Akak-akak kalau orang minta maaf, nak bagi maaf tak? Maafkan. Orang beriman, simple aja. Dia ni, bila dia bersalah, segera minta maaf. Kalau orang bagi salah, orang salah pada dia, segera beri maaf. Sudah selesai. Itu tanda orang yang beriman. Wallahu a'lam. Soalan terakhir. Sila. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada orang suruh baca Rabbighfirli waliwalidayya. Ampuni aku dan kedua orang tuaku. Sebenarnya itu tidak ada di dalam hadis Nabi SAW. Maka kalau tanya saya, kalau nak berdoa, doa yang sedemikian letak di dalam setiap kali kita sujud ataupun letak ketika selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam. Itu menepati sunnah. Jangan buat, jangan tambah ajaran di dalam Islam, kerana ajaran Islam itu sudah cukup sempurna dianya. Maka jangan buat yang macam tu. Wallahu a'lam. Habis? Okey, baik. Minta izin kepada pihak masjid. Saya mewakili pusat tahfiz saya, Madrasah Raudhah Al-Ilmi. Kami ada lebih kurang 40 orang pelajar dengan lebih kurang 10 orang staff. Dan kami belanja lebih kurang 70,000 satu bulan untuk kos operasi. Malam ini kalau siapa-siapa berminat nak bagi sedekah, saya alu-alukan. Saya serah pada pihak masjid sebab saya tak bawa tabung. Biasanya saya tak bawa tabung lah. Pak Ndak tahu, abang kameraman kita ni tahu, kata-kata dia ikutnya. Saya tak bawa tabung, so pihak masjid lah yang uruskan. Kalau moga-moga lah Allah bagi kebaikan pada kita insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan zuriat keturunan kami ya Allah. Dosa sahabat handai jiran-jiran kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan al-Mubarakmu ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami dengan Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka itu benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Rahmati qaryah kami ya Allah. Berkati qaryah kami ya Allah. Lindungi qaryah kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.